Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori puitika Melayu. Berikut merupakan ahli kumpulan iaitu Nur Syahadah binti Abdullah, Nurul Adrin Batrisya binti Muhammad Rizal dan Sharifah Siti Afika binti Said Sahrul Adrahan. Pengenalan. Teori memberi maksud satu sistem idea yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu. Menurut Kerlinger, beliau telah menerangkan tentang teori, iaitu membawa maksud konsep, takrifan dan definisi yang mempunyai ikatan yang memberi suatu gambaran secara sistematik tentang suatu fenomena. Menurut Kamus Bahasa Melayu pula, puitika bermaksud teori umum tentang kesusasteraan. Definisi sastra menurut Hashim Awang, ciptaan atau karya seni yang disampaikan melalui bahasa, sama ada yang dituturkan oleh penyampaiannya melalui gaya lisan ataupun gaya tulisan. Seterusnya ialah sejarah teori puitika Melayu. Teori puitika Melayu merupakan sastra tempatan yang diperkenalkan oleh Muhammad Haji Saleh. Muhammad Haji Saleh merupakan pengasas yang telah memulakan teori ini, iaitu kira-kira pada tahun 1989. Terdapat buku yang menuliskan tentang teori ini, iaitu buku Puitika Sastra Melayu, Satu Pertimbangan. Puitika Sastra Melayu mempunyai usaha untuk memahami konsep dan prinsip asas yang menjadi asas pemikiran. Seterusnya ialah biodata Muhammad Haji Saleh. Muhammad Haji Saleh dilahirkan pada 26 Mac 1942 di Taiping, Perak. Beliau merupakan salah seorang penulis Malaysia yang telah diberikan gelaran sebagai sastrawan negara pada tahun 1991. Beliau bekerja sebagai penyair, penulis serta pengkritik sastra. Beliau telah mendapat pendidikan awal di High School Bukit Mertajam, Maktab Melayu Kuala Kangsar dan Malayan Teachers College. Setelah itu, beliau menuntut di Universiti Malaya dan berjaya mendapatkan ijazah sarjana sastra. Kemudiannya, beliau melanjutkan pengajian pada tahap PhD di Universiti Michigan. Terdapat beberapa komponen dalam teori puitika Melayu, iaitu takrif dan istilah, fungsi karya sastra, genre, teks, memperbaharui pengarang, perkataan yang indah-indah dan khalayak diserambi pentas. Pertama iaitu konsep genre. Genre ialah istilah yang digunakan bagi menyatakan jenis-jenis hasil sesuatu kesusasteraan. Menurut Siti Hawa Haji Saleh, istilah genre sering dipakai apabila membincangkan tentang pembahagian atau penetapan jenis, kumpulan atau kelompok dalam kesusasteraan, baik untuk kesusasteraan Melayu tradisional maupun kesusasteraan Melayu moden. Menurut Harun Matpiah, mengkaji secara menyeluruh permasalahan genre ini terutama dalam bidang puisi. Harun Matpiah telah menemui 34 buah istilah yang mentakrif bentuk-bentuk lama ini yang diandaikan sebagai genre. Antara beberapa istilah tersebut ialah pantun, syair, gurindam, seloka, talibun dan lain-lain. Istilah hikayat juga menimbulkan masalah dalam pembahagian genre. Muhammad Haji Saleh menghuraikan istilah hikayat dalam pembaca Melayu dewasa ini membawa julat makna yang cukup luas daripada karya-karya lisan awal yang merupakan karya-karya Melayu asli. Terdapat satu aspek genre yang berkeberadaan dan kewujudannya tidak boleh diketepikan begitu sahaja, iaitu berkaitan dengan konsep genre campuran. Konsep genre campuran merujuk kepada suatu kumpulan karya yang memiliki lebih dari satu unsur di dalamnya. Seterusnya ialah konsep teks. Muhammad Haji Saleh menyatakan konsep teks dalam sastra Melayu menjelma dalam bentuk lisan atau persembahan dan tulisan. Kesan antara kedua-dua sastra ini masih dapat dilihat dengan jelas dalam karya-karya Osman Awang dan Fatimah Busu, pengarang-pengarang pasca Perang Dunia Kedua dan juga pasca Merdeka. Menurut Muhammad Haji Saleh, beliau telah menyebutkan lagi bahawa teks lisan dan teks tulisan sastra Melayu datang daripada suatu bangsa dan tradisi yang sama. Walaupun konsep teks lisan itu lebih longgar daripada konsep tulisan kerana bentuk teks tulisan itu boleh ditemui di kertas. Banyak teks tulisan yang berakhir dengan kata-kata berikut sebagai kata merendah diri. Frasa wallahu alam bisawab, wallahi wal ma'ab, yang bermaksud dan Allah juga yang lebih mengetahui dan Allah yang sahaja yang mengetahui sebenarnya. Seterusnya ialah konsep memperbaharui pengarang. Perkataan Melayu yang bermakna menulis.
Menghasilkan karya sastra ialah mengarang. Merujuk kamus Marsden, makna bukan sastranya mendahului makna sastranya, dan merujuk perbuatan mengatur, merangka atau menyusun. Mengikut sejarah kesusastraan Melayu, gambaran pengarang agak lebih jelas sedikit pada kurun ke-19 akibat daripada perkembangan sastra bertulis, pelajaran daripada sastra agama dan contoh budaya tulisan kolonial. Pengarang tidak mungkin hapus daripada karyanya, malah dia masih terus secara langsung memberi rupa, bentuk dan makna dan juga menentukan sempadan sebenar teksnya. Oleh itu, pengarang tetap hadir selagi teks itu masih wujud dan masih boleh dibaca. Seterusnya ialah konsep estetika karya. Mengikut Muhammad Haji Saleh, beliau menerangkan tentang beberapa ciri keindahan, iaitu dunia luas yang dipadatkan, mainan kiasan dan saranan, dunia berjodoh, sama ukuran, muzik seiring kata dan sesuai dan patut. Unsur keindahan merujuk kepada konsep bahawa sastra menceritakan, membimbing khalayaknya tentang kehidupan. Ianya juga berdasarkan tentang unsur pengalaman dunia yang selalu ditimpa kesusahan, kesedihan dan kesengsaraan. Keindahan itu juga asli dan ianya diturun daripada orang dahulu kala yang sumber keasliannya ialah zaman silam. Ia juga mempunyai sifat cerita yang eposidik yang mengandungi adegan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai perasaan takjub atau hairan. Dan unsur keindahan juga dapat ketahui munculnya daripada sifat lakonan ataupun dramatik. Konsep khalayak. Terdapat beberapa definisi tentang khalayak. Yang pertama ialah melalui kata Inggeris iaitu audience. Kata Melayu diberi maksud audience atau penonton. Menurut Wilkinson pula, khalayak bermaksud dunia semula jadi, dunia makhluk yang dijadikan Tuhan ataupun manusia. Menurut Kamus Dewan pula, orang ramai, orang banyak ataupun umum. Dan akhir sekali ialah Klimkert. Beliau memberi maksud khalayak iaitu makhluk, manusia banyak ataupun publik. Konsep khalayak menurut Muhammad Haji Saleh terdiri daripada dua istilah khalayak. Yang pertama daripada sidang pendengar, iaitu merangkumi semua kelas sosial daripada raja hinggalah ke hamba. Ianya bermula sejak orang Melayu mengarang dan melafazkan ceritanya untuk didengarkan kepada orang lain. Yang kedua, dari sidang pembaca, iaitu muncul oleh suatu zaman dan proses perubahan yang menciptakan kelompok masyarakat yang mengenal huruf dan suka membaca. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan teori politika sastra Melayu menyentuh 5 konsep utama, iaitu genre, teks, pengarang, estetika karya dan khalayak. Teks Melayu membawa konsep yang lebih luas, bukan sahaja bahasa tulisan di atas kertas tetapi segala manifestasi lain seperti bahasa badani, iluminasi, garisan, warna dan sebagainya. Estetika Melayu pula memberatkan perasaan duka, rawan dan nestapa kerana perasaan duka itu lebih filosofis dan menuntut orang yang merasainya itu untuk menjadi pemikir. Dan akhir sekali, khalayak pula luas komposisinya, iaitu daripada anak dalam gendongan hinggalah ke imam, daripada peladang hingga ke penghulu, iaitu daripada raja ke hamba, iaitu datang ke suatu pertunjukan untuk menyaksikan dan merayakan bersama-sama.